Pasti anda tertanya-tanya, apakah falsafah kosmologi dan kaitannya dengan ekonomi? Falsafah kosmologi dikaitkan dengan perubahan ekonomi kerana berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, falsafah ini bertujuan untuk meneroka sifat asas alam semesta dengan mendalami persoalan tentang asal-usul alam semesta, struktur dan peranan manusia dalam perubahan alam semesta. Kajian falsafah ini juga merupakan kajian yang menjelaskan aspek yang lebih terperinci tentang pandangan manusia terhadap hubungan antara manusia dan kosmos, termasuklah bumi. Perspektif ini adalah relevan apabila ekonomi moden menghadapi cabaran alam sekitar yang jarang dihadapi dan perubahan nilai masyarakat. Tambahan lagi, dengan peningkatan ekonomi yang dilaksanakan secara tradisional yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dan eksploitasi sumber daya, falsafah kosmologi menggalakkan pendekatan yang menitik beratkan kelestarian, tanggungjawab etika dan perancangan jangka panjang. Seterusnya, latar belakang isu yang dihadapi oleh kajian falsafah kosmologi dan implikasinya terhadap perubahan ekonomi juga dibincangkan. Permasalahan ini semakin jelas apabila kadar eksploitasi sumber alam kian ketara tanpa ada batas. Hal ini terjadi kerana manusia terlalu bergantung kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak bahan fosil, lalu meneruskan aktiviti cari gali yang menyumbang kepada peningkatan pelepasan karbon sekaligus menyebabkan perubahan iklim. Dalam masa yang sama, tanpa disedari, kebanyakan sistem ekonomi tidak menyerap kos sosial dan alam sekitar dalam pengiraan keuntungan. Oleh hal yang demikian, hal ini telah menyebabkan pencemaran alam sekitar dan menjejaskan kesihatan ekosistem. Berkemungkinan besar bahawa latar belakang isu ini dibincangkan adalah kerana ianya menimbulkan keperluan mendesak untuk ekonomi berasaskan kelestarian yang selaras dengan pandangan kosmologi mengenai keseimbangan alam. Dalam macam pada ini, kesedaran bahawa alam semesta adalah dinamik dan sangat berkait rapat dengan aktiviti manusia. Kesedaran kepentingan alam semesta juga memberi cabaran kepada sistem ekonomi yang kaku dan tidak mudah beradaptasi dengan perubahan mendadak seperti bencana alam, pandemik dan perubahan iklim. Oleh hal yang demikian, latar belakang permasalahan ini menekankan keperluan sistem ekonomi yang lebih fleksibel, inovatif dan sistem yang dapat disesuaikan dengan perubahan global. Selamat petang dan salam sejahtera, Madam. Saya Emilia Nabila Anambunya. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang amat menarik, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kajian falsafah kosmologi dan implikasinya terhadap perubahan ekologi. Saya akan membincangkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi falsafah kosmologi, iaitu epistemologi sains, kedua keagamaan dan spiritualiti, ketiga etika, dan yang terakhir teknologi. Epistemologi dalam kosmologi. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan bagaimana kita mengetahui sesuatu tentang alam semesta. Sebagai manusia, kita berhadapan dengan keterbatasan panca indera. Kita tidak boleh secara langsung menjelajah ke semua bahagian alam semesta. Oleh itu, para saintis bergantung kepada teori-teori yang dibina daripada permatian saintifik seperti data teleskop dan eksperimen astrofizik. Contohnya, teori Big Bang adalah satu teori paling penting dalam kosmologi. Ia dibangunkan berdasarkan permatian terhadap pengembangan alam semesta, termasuk data daripada latar gelombang mikrokosmik. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana agama dan spiritualiti memainkan peranan dalam kosmologi. Sepanjang sejarah, manusia telah berusaha mencari asal-usul alam semesta melalui kepercayaan kepada kuasa yang lebih tinggi. Contohnya, agama seperti Islam, Kristian dan Hindu mempunyai kisah pencipta masing-masing. Dalam Islam, Allah digambarkan sebagai pencipta yang maha agung. Namun, perbincangan falsafah kosmologi sering mengemukakan persoalan seperti, adakah sains mampu menjelaskan asal-usul alam semesta sepenuhnya tanpa mengambil kira kewujudan Tuhan? Atau bolehkah kedua-duanya, sains dan agama, berdiri sama untuk memberikan gambaran lebih lengkap? Ini menjadikan falsafah kosmologi sebagai medan perdebatan yang bukan saja saintifik tetapi juga refleksi spiritual. Seterusnya adalah faktor etika. Sains kosmologi juga membawa kepada persoalan etika.
Contohnya, dengan kemajuan teknologi penerokan angkasa seperti program NASA dan SpaceX, persoalan timbul. Adakah manusia mempunyai hak untuk menjelajah planet lain seperti Mars? Bagaimana kita harus berinteraksi dengan kemungkinan kehidupan asing? Selain itu, terdapat juga isu tanggungjawab terhadap alam semesta. Apakah kewajipan manusia untuk tidak merosakkan planet lain semasa menjalankan kajian? Perbincangan ini menunjukkan bahawa kemajuan dalam kosmologi memerlukan kita memikirkan kesan etika dan moral terhadap kehidupan manusia dan alam semesta. Misalnya, etika dalam kosmologi juga boleh merangkumi isu-isu berkaitan dengan ekosistem kosmik dan tanggungjawab kita sebagai manusia untuk tidak merosakkan alam semesta semasa menjalankan kajian dan penerokaan. Akhir sekali adalah faktor teknologi. Saya ingin menguraikan tentang faktor teknologi di sini. Tanpa teknologi seperti teleskop ruang angkasa Hubble atau James Webb, banyak teori kosmologi tidak akan dapat dibuktikan. Contohnya, teknologi moden telah membolehkan pengiraan tentang kewujudan bahan gelap, dark matter, dan tenaga gelap, dark energy, yang dipercayai membentuk sebagian besar alam semesta. Sebagai kesimpulan, kajian kosmologi adalah usaha manusia yang sangat kompleks, melibatkan gabungan antara sains, agama, etika dan teknologi. Ia bukan sahaja membantu kita memahami asal-usul alam semesta, tetapi juga mendorong kita untuk merenung peranan kita sebagai manusia di dalam alam yang begitu luas ini. Kesan yang pertama iaitu warisan spiritual dan agama yang kuat. Kosmologi menambah makna lagi pada hubungan manusia dengan alam. Banyak kepercayaan menganggap bumi sebagai ciptaan suci dan idea ini meningkatkan lagi dari satu sisi rasa tanggungjawab untuk membantu dan melindungi alam sebagai keajaiban dewa. Dari sisi lain, komuniti keagamaan sering mendukung aktiviti pelestarian lingkungan, memobilisasi masyarakat dalam gerakan kolektif seperti penanaman pohon, daur ulang atau usaha untuk mengurangi sampah plastik. Terlebih lagi, agama sering berdiri di belakang keputusan di beberapa negara. Kebijaksanaan yang menjadi lebih hijau kerana kepercayaan umat pada alam. Kesan yang kedua iaitu krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, pencemaran dan kepunahan spesies mendorong manusia untuk bertindak dengan cepat dan serius terhadap perubahan ekologi. Kesedaran bahawa lingkungan kita semakin rentan memperkuat komitmen untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap alam. Namun, hal ini juga menuntut refleksi yang lebih mendalam mengenai cara kita berinteraksi dengan lingkungan kerana tindakan kita saat ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya. Kesan yang ketiga iaitu pengembangan teknologi berorientasi ekologi yang diilhami oleh penelitian kosmologi juga berperan penting. Penelitian di luar angkasa mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, sistem pendukung kehidupan berkelanjutan dan teknologi daur ulang yang efektif. Semua ini memberikan solusi praktis untuk menangani masalah pencemaran dan pemanasan global sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya di bumi. Misalnya, kemajuan dalam teknologi panel suria, energi angin dan pengelolaan sampah mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya yang merusak alam dan membuka jalan bagi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Kesan yang terakhir iaitu pandangan holistik tentang bumi sebagai bahagian dari sistem kosmos yang lebih besar mempengaruhi cara kita melihat ekosistem. Kesedaran akan keterkaitan ini mendorong manusia untuk berkolaborasi secara global dalam menangani isu-isu ekologi. Misalnya, melalui perjanjian internasional untuk melindungi laut dan udara. Pendekatan holistik ini membantu manusia memahami pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dalam konteks yang lebih luas sebagai bahagian dari sistem planet dan kosmos yang saling terhubung. Salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan dalam kajian falsafah kosmologi dan implikasinya terhadap perubahan ekologi. Langkah-langkah ini adalah berdasarkan perspektif holistik yang menekankan hubungan manusia dengan alam sebagai sebahagian daripada kosmos. Mari kita mulakan. Langkah pertama adalah meningkatkan pendidikan dan kesedaran. Program pendidikan perlu dilaksanakan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya penggunaan
tenaga yang lestari. Sebagai contoh, kempen kesedaran komuniti boleh memupuk pemahaman tentang keterbatasan sumber daya bumi dan tanggungjawab kita untuk mengurusnya dengan baik. Dengan pendidikan, kita dapat membentuk generasi yang lebih prihatin terhadap isu-isu ekologi. Seterusnya, undang-undang dan polisi perlu dikuatkuasakan. Ini termasuk penggubalan peraturan ketat untuk mengurangkan pelepasan karbon dan mewujudkan dasar tanggungjawab sosial korporat atau CSR yang berfokus pada kelestarian alam sekitar. Contohnya, syarikat perlu didorong untuk menggunakan teknologi yang mesra alam dan mengurangkan pencemaran dalam operasi mereka. Langkah ketiga adalah penerapan teknologi hijau. Ini melibatkan penggunaan tenaga boleh diperbarui seperti tenaga solar dan tenaga angin. Selain itu, insentif kewangan juga boleh diberikan kepada syarikat yang mengaplikasikan teknologi hijau seperti panel surya dan sistem pengurusan sisa yang lestari. Langkah ini penting untuk mengurangkan tekanan ke atas ekosistem kita. Komuniti agama juga memainkan peranan yang penting. Pemimpin agama perlu menyampaikan mesej pemeliharaan alam sebagai nilai spiritual yang penting. Sebagai contoh, komuniti agama boleh menganjurkan aktiviti pemeliharaan seperti kempen penanaman pokok dan program Kitar Semula. Dengan pendekatan ini, penjagaan alam dapat menjadikan sebahagian daripada nilai kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dan isu ekologi memerlukan kerjasama global. Perjanjian seperti Perjanjian Paris adalah contoh bagaimana negara-negara boleh bekerjasama untuk mengurangkan pemanasan global. Tambahan pula, kolaborasi global diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan udara, memastikan keseimbangan ekosistem dunia dapat dikekalkan. Akhir sekali, pendekatan holistik sangat penting. Bumi bukanlah entiti yang terasing, tetapi sebahagian daripada sistem kosmos yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan pandangan kosmologi, kita dapat merancang penyelesaian yang lebih menyeluruh dan efektif untuk isu-isu ekologi. Pendekatan ini menekankan bahawa tindakan kita hari ini akan menentukan masa depan generasi akan datang. Sebagai kesimpulan, langkah-langkah ini adalah usaha untuk mengharmonikan hubungan manusia dan alam semula jadi melalui pendidikan, undang-undang, teknologi, nilai spiritual dan kerjasama global. Dengan kesedaran kosmologi, kita dapat menjadi lebih bertanggungjawab dan menjaga alam sekitar. Sekian, terima kasih. Dalam cadangannya, dari perspektif kosmologi, manusia dilihat sebagai sebahagian daripada jaringan kosmik yang luas dengan tanggungjawab moral untuk menjaga keseimbangan ekologi. Teori Gaia oleh James Lovelock menggambarkan bumi sebagai organisma hidup yang saling berkaitan, mendorong etika penjagaan alam yang lebih mendalam. Pandangan kosmologi juga memberi kesedaran tentang kerapuhan bumi, seperti yang ditegaskan oleh Stephen Hawking, menggalakkan pengurusan sumber secara bijaksana. Peralihan daripada pandangan antropogenik kepada pendekatan yang lebih inklusif seperti yang disarankan oleh Thomas Berry menekankan penghargaan terhadap alam sebagai entiti yang wujud secara bebas. Tradisi agama turut memperkukuh falsafah ini dengan melihat alam sebagai suci. Contohnya dalam Islam yang memandang penjagaan alam sebagai tanggungjawab terhadap ciptaan Tuhan. Kemajuan dalam penerokan angkasa membuka peluang untuk mengurangkan tekanan pada sumber bumi, tetapi juga menuntut peraturan antarabangsa yang beretika untuk memastikan kelestarian. Secara keseluruhannya, falsafah kosmologi memupuk kesedaran mendalam tentang hubungan manusia dengan alam sekitar dan pentingnya penjagaan ekologi secara bertanggungjawab. Salam sejahtera kepada pensyarah yang mengajar dan kepada teman-teman saya sekalian. Saya Bonifesti Manawita akan membentangkan kesimpulan daripada kajian bertajuk Falsafah, Kosmologi dan Implikasi terhadap Perubahan Ekologi. Kajian ini memberikan pandangan penting mengenai hubungan antara manusia, alam semesta dan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar. Pertama, kajian falsafah kosmologi menghubungkan manusia dengan alam semesta. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi demi kelestarian kehidupan. Dengan memahami
kedudukan bumi sebagai sebahagian kecil dalam sistem kosmos yang besar. Manusia diingatkan tentang tanggungjawab mereka untuk menjaga alam sebagai sebahagian daripada keseimbangan semula jadi. Selain itu, kajian ini juga menekankan bahawa sumber bumi adalah terhad dan memerlukan pengurusan yang bijak. Dasar-dasar global seperti Perjanjian Paris memainkan peranan penting dalam mengawal perubahan iklim dan melindungi ekosistem. Ini menunjukkan bagaimana usaha bersama antara negara dapat membantu menghadapi isu global seperti pemanasan global dan pencemaran. Seterusnya, yang nombor 3 ya, aspek etika dan spiritual turut menjadi teras dalam kajian ini. Menjaga alam sekitar bukan sahaja menjadi tanggungjawab moral manusia, tetapi juga amanah agama. Dalam Islam, misalnya, alam dilihat sebagai ciptaan Allah yang perlu dipelihara dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, banyak agama menggalakkan pemeliharaan alam sebagai salah satu manifestasi keimanan yang mendalam. Yang keempat, teknologi hijau juga menjadi tumpuan dalam kajian ini. Inovasi seperti penggunaan tenaga suria, sistem pengurusan sisa dan teknologi lestari memainkan peranan besar dalam mengurangkan pencemaran dan menjaga ekosistem. Teknologi ini membantu kita mengurangkan kebergantungan kepada sumber alam yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil, sekaligus memacu kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, kajian ini memberikan pandangan holistik tentang bumi sebagai sebahagian daripada sistem kosmos yang lebih besar. Masalah ekologi yang dihadapi manusia memerlukan kerjasama global. Perjanjian antarabangsa dan program pemulihan ekosistem dapat memastikan keseimbangan antara manusia dan alam terus terpelihara demi kelangsungan generasi akan datang. Untuk kesimpulannya, kajian falsafah kosmologi memberikan panduan penting kepada kita semua, untuk memahami hubungan manusia dengan alam semesta. Ia mengingatkan kita bahawa penjagaan alam adalah tanggungjawab bersama yang memerlukan kerjasama, inovasi teknologi dan kesedaran etika yang mendalam. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, kita bukan sahaja melindungi planet ini, tetapi juga menjamin masa depan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Alright. Sekian, terima kasih.